Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam satu Malaysia. Malam ini tajuk kita ialah Syawal menjelma, PKP bermula. Ini jelas menunjukkan tuan-tuan bahawa kita mempunyai asas yang kukuh untuk mempersoalkan sama ada darurat ini berjaya mengekang wabak COVID-19 ataupun tidak. Dan saya rasa ramai yang sudah tahu bahawa COVID-19 tidak dapat diselesaikan dengan pelaksanaan darurat dan sudah tiba masanya, tuan-tuan. Sudah tiba masanya darurat dihentikan bagi membolehkan Parlimen bersidang seperti biasa, mencari solusi, tak kira lah daripada pembangkang, daripada UMNO, daripada PPBM, daripada PAS. Semua tenaga harus digembleng bagi menghentikan sandiwara-sandiwara yang tak sepatutnya berlaku dan memastikan bahawa COVID-19 ini, wabak ini harus diurus secara profesional supaya ianya terhenti tuan-tuan daripada terus tersebar. Hari ini kita tengok pusat-pusat tempat di mana rakan-rakan kita dihantar untuk dikuarantin. Katil semakin banyak, tempat semakin sesak. Saya bimbang saudara, takut orang yang mempunyai penyakit COVID yang datangnya daripada UK, datangnya daripada India, bila bercampur dengan mereka yang positif COVID, yang COVID biasa ni, akhirnya jumlah mereka yang positif COVID-19 daripada mutation yang berlaku di UK dan juga di India akan menyebabkan keadaan menjadi semakin parah, tuan-tuan. Saya tahu memang ada pengasingan, tetapi bila pekerja-pekerja masih lagi diambil, dibawa masuk ke dalam negara kita, VVIP daripada India, juga dikatakan, benda ni perlu kita semak betul-betul. Sebab sekarang ni sudah berlaku di India, tuan-tuan. VVIP mereka telah keluar daripada India menaiki private jet masing-masing, ataupun menaiki chartered flight yang mereka charter untuk melarikan diri daripada negara mereka sendiri. Dan kita juga difahamkan bahawa ada usaha untuk membawa balik pelajar-pelajar daripada India untuk kembali ke tanah air. Benda ni bagus, namun ianya harus dilakukan dengan cara yang betul-betul teliti, dengan persiapan yang betul-betul rapi, dengan mengambil kira segala aspek yang boleh menyebabkan mutasi yang berlaku di India tersebar ke negara ini. Kita tahu bahawa hari ini sudah ada mereka yang didapati positif datangnya daripada India dan mereka mempunyai mutasi berganda. Mereka membawa virus COVID yang mempunyai mutasi berganda. Dan kita juga faham bahawa kerajaan hari ini memang mengharapkan supaya mereka boleh melanjutkan tempoh darurat. Terkini, tuan-tuan, terkini, saya tak boleh kata benda ni, tetapi maklumat, saya boleh kata khabar angin lah. Khabar angin yang saya terima, hampir pasti, tuan-tuan, bahawa darurat akan dilanjutkan. Sasaran pertama ialah pada 31 Disember baru habis. Tapi sekarang sudah mula berbincang menjelang Februari. Dan ini
amat-amat membimbangkan kita kerana ketika berlakunya darurat ini, saya nampak fokus pihak kerajaan lebih kepada memastikan apa yang mereka boleh jual, mereka boleh jual. Apa yang mereka boleh bagi kepada kroni-kroni mereka dalam bentuk direct nego project. Ini yang rancak sedang mereka agihkan. Itu sebab pinjaman demi pinjaman dibuat tanpa henti. Itu sebab kadar hutang negara meningkat berlipat kali ganda. Lebih teruk daripada zaman Pakatan Harapan. Kita ingat, Pakatan Harapan is our worst nightmare. Nightmare ataupun mimpi ngeri kita. Tetapi rupanya ada nightmare yang lebih teruk, iaitu kerajaan gagal pimpinan Muhyiddin Yassin. Saudara, ramai bertanya dengan saya, adakah tidak ada cara untuk kita menyedarkan ke bawah duli Yang di-Pertuan Agong supaya darurat ini dapat baginda tuanku hentikan? Ada cara tuan-tuan, ada cara. Antaranya, perlu disegerakan mesyuarat Majlis Raja-Raja Melayu. Kita tahu bahawa hari ini Raja-Raja Melayu, alhamdulillah, ramai yang tak bersetuju dengan apa yang berlaku dalam negara kita. Ramai yang tak bersetuju darurat ini dipanjangkan, apatah lagi diadakan. Namun saudara, selagi mesyuarat Majlis Raja-Raja yang rasmi boleh membincangkan soal darurat ini, selagi tidak diadakan, selagi itulah pihak Majlis Raja-Raja ni tuan-tuan tidak boleh menyalurkan pandangan mereka secara rasmi. Betul, memang ada perhubungan melalui telefon ketika mahu dilaksanakan proklamasi darurat. Namun Patik merasakan sudah tiba masanya Raja-Raja Melayu dibenarkan untuk memberikan pandangan mereka, dan diharap dirayu kepada baginda tuanku Yang di-Pertuan Agong agar dapat mendengar dan mempertimbangkan dengan semasak-masaknya pandangan Raja-Raja Melayu yang lain, supaya usaha untuk memastikan rakyat tidak terus merana, usaha untuk memastikan rakyat tidak terus merana dapat dihentikan secepat mungkin. Hari ini Patik nak beritahu bahawa kerajaan Muhyiddin ternyata gagal. Pelaksanaan darurat tidak langsung mengurangkan ataupun melandaikan penularan COVID-19. Malah semakin hari semakin banyak. Itu sebabnya dah tiba masanya baginda tuanku Yang di-Pertuan Agong perlu berbincang dengan serius bersama dengan Majlis Raja-Raja untuk memikirkan apa solusi terbaik. Kerana untuk kita memastikan bahawa kerajaan hari ini dipimpin oleh mereka yang benar-benar serius mahu menghentikan penularan COVID-19, maka tuanku, sewajarnya lah Majlis Raja-Raja bersidang seberapa segera yang mungkin supaya dapat dilihat kembali, wajarkah darurat ini diteruskan? Wajarkah dana negara dibelanjakan sesuka hati oleh Perdana Menteri dan menteri-menterinya tanpa dirujuk kepada Parlimen? Wajarkah hutang negara semakin hari ditambah? Wajarkah direct nego diteruskan? Sedangkan ada di antara direct nego tersebut, umpamanya buat jalan raya, umpamanya projek-projek yang diberikan
kepada mereka-mereka yang political inclination-nya menyokong kepimpinan bersatu. Diteruskan ketika duit ini sewajarnya digunakan untuk memastikan bahawa wabak COVID-19 dihentikan. Hari ini rakyat menderita kerana akibat daripada kegagalan kerajaan hari ini membasmi wabak COVID-19. Sedangkan kita datangnya daripada negara yang bercuaca panas. Allah Ta'ala membantu kita kerana wabak COVID-19 ini tidak boleh hidup ketika cuaca berada lebih daripada 26 degree Celsius. Dia tak boleh expose kepada suasana panas. Sepatutnya kita berjaya mengekang wabak ini lebih baik daripada Korea Selatan, lebih baik daripada negara-negara yang cuacanya sejuk. Itu sebabnya tuan-tuan, kita mengharapkan supaya sidang Majlis Raja-Raja, kalaupun tak mampu nak menukar kerajaan, setidak-tidaknya pastikan bahawa pihak yang betul-betul bebas daripada pengaruh politik, pihak yang betul-betul mahu menghentikan wabak ini tanpa perlu takut jika wabak ini terhenti, maka pilihan raya boleh diadakan, mereka boleh hilang kuasa. Kita kena pastikan mereka yang benar-benar bertanggungjawab meletakkan kepentingan rakyat di hadapan berbanding yang lain, memerintah negara ini sementara pilihan raya dapat diadakan. Patut rayu kepada baginda tuanku, jangan biarkan keadaan menjadi semakin parah. Mereka yang tidak menghormati institusi diraja hari ini sudah meraih kemenangan besar, sudah meraih sokongan rakyat yang hari ini sudah semakin hari semakin membenci tindak tanduk tuanku yang dilihat melindungi Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Ini sangat bahaya tuanku. Ini sangat-sangat bahaya. Itu sebabnya patut kita merayu supaya setidak-tidaknya baginda tuanku dapat memanggil mesyuarat Majlis Raja-Raja untuk memikirkan bagaimana kita boleh memastikan bahawa satu solusi yang betul-betul terbaik di kalangan yang terbaik dapat kita lakukan untuk memerangi wabak ini secara serius dan bukan dengan apa yang dilakukan secara setengah masa oleh kerajaan hari ini. Pendidikan yang sepatutnya diberikan kepada rakyat, bagaimana cara untuk menentang virus COVID-19, bagaimana untuk menguatkan imun sistem supaya kita tidak terkesan bila mana berhadapan dengan wabak ni. Bagaimana kita boleh memulihkan diri kita tanpa perlu duduk di quarantine center. Kita boleh lakukan quarantine kendiri. Kita boleh mengambil ubat-ubatan ataupun herba-herba ataupun menggunakan pelbagai kaedah alami untuk mengatasi masalah ini. Ini langsung tidak diberikan penekanan oleh kerajaan hari ini kerana mereka memang mahu wabak ini tidak terhenti. Kerana sekiranya wabak ini terhenti, maka semboyan untuk membubarkan parlimen akan bermula kembali. Itu sebabnya kita merayu kepada kebawah dulu tuanku. Cubalah lakukan sesuatu sebelum terlambat. Kerana lagi lambat kita bertindak, lagi lambat pihak ke bawah dulu tuanku bertindak, saya khawatir, patut khawatir, akhirnya orang tidak lagi menyalahkan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri
sebaliknya orang akan mempersalahkan ke bawah duli tuanku yang telah memberikan mandat kepada seorang Perdana Menteri yang telah kehilangan majoriti untuk terus mentadbir dalam tempoh darurat ini. Maka lakukanlah terbaik demi rakyat. Kerana itulah yang sepatutnya menjadi tanggungjawab ke bawah duli Raja-Raja Melayu, iaitu menjaga kepentingan rakyat. Rakyat dan pihak istana berpisah tiada. Namun, dengan perkembangan yang terkini, saya cukup khawatir apa yang berlaku di Bangkok mungkin akan berlaku dalam negara ini sedikit masa lagi. Mereka-mereka yang membenci institusi diraja sudah pasti akan mengambil kesempatan ini. Dan akhirnya yang akan rugi tidak lain tidak bukan institusi diraja, begitu juga dengan mereka-mereka yang hari ini mendapat perlindungan di bawah naungan tuanku. Tak kira orang Melayu, tak kira orang India, tak kira orang Cina, Kadazan, Dusun, semua kaum hari ini masih meletakkan harapan kepada ke bawah duli tuanku dan Raja-Raja Melayu. Ampun tuanku. Jadi itu mukadimah saya pada malam ni. Kita akan mulakan dengan sesi soal jawab. Kalau ada sesiapa yang nak bertanyakan soalan, boleh hantar ke 017 3445 120. 017 3445 120. Silakan. Okey Tok. Hari ini dalam berita harian online tu larangan rentas negeri dan daerah 10 Mei hingga 6 Jun tu. Jadi bermakna maknanya sebelum ni mereka mengatakan hari raya pertama, raya kedua, raya ketiga kita boleh menziarahi sanak saudara. Dengan syarat tidak boleh merentas negeri. So, kalau itulah apa yang mereka putuskan, bermakna kita boleh merentas daerah. Kita boleh merentas desa. Kita boleh merentas kampung. Kita boleh merentas pekan. Tapi tak boleh merentas negeri. Kerana COVID dah menanti di sempadan negeri. Rupa-rupanya sekarang ni perjanjian baru dengan COVID. Dekat sempadan daerah pun COVID tunggu. Jadi kepada mereka-mereka yang sudah berhajat untuk merentas daerah, hari ini dengan perkembangan terkini tak boleh pula merentas daerah. Bawa bersabar je lah. Bawa bersabar je. Nanti bila time datang pilihan raya, bila ngundi tu, pastikan undi BN je. Jangan merentas pergi ke petak Perikatan Nasional. Jangan juga merentas ke petak Pakatan Harapan. Jahanam jadinya. Kerana 8 Perdana Menteri yang kita miliki, semua 88 ni, dulu setengah-setengah orang ingat siapa pun jadi Perdana Menteri tak penting. Tetapi tuan-tuan, kita lihat daripada Perdana Menteri pertama sampai Perdana Menteri yang ke-6, hidup kita parah macam mana pun, alhamdulillah masih boleh cari makan. Perdana Menteri yang ke-7, buruk-buruk Perdana Menteri ke-7 pun, alhamdulillah kita setakat kena kencing masih boleh keluar cari makan. Tetapi Perdana Menteri kita yang ke-8 ni tuan-tuan, bukan setakat dia pun terlibat dalam kencing-kencing sebelum pilihan raya. Hari ni orang yang dapat, sekarang pun kena kencing ni, orang yang dapat BSR, Bantuan Sara Hidup Rakyat, BPR, BPR, Bantuan Rakyat Prihatin. Yang pertama dapat, yang kedua ni pun tak dapat. Gagal. Tak dapat. Sedangkan macam mana boleh gagal? Yang pertama tu dia dah dapat, untuk tahun ni dia dah dapat.
Zaman BN tu kalau dia dah dapat yang pertama, yang kedua, yang ketiga dia mesti dapat. Tetapi hari ni ramai yang tak dapat. Hari ni pasar karat di Johor Bahru, mereka merungut boleh meniaga sampai pukul 10. Dan nak raya lagi 5 hari ni tuan-tuan, meniaga sampai pukul 10. Apa kejadahan ni? Kan? Sekarang stok-stok yang dibeli untuk keperluan hari raya ni, untuk dijual ni, dengan singkatan masa yang ada, siapa yang akan tanggung kerugian rakyat ini tuan-tuan? Bila nak beli stok ni ada yang pinjam dengan sanak saudara. Yang tak ada pinjam dengan sanak saudara, terpaksa pinjam dengan Along. Yang mana yang ada Aisina, duit Aisina itulah yang digunakan sebagai modal. Tetapi hari ini hancur lebur. Pasar Ramadan ada yang kena tutup. Pasar karat dah betul-betul akan berkarat lepas ni, barang-barang yang dia orang beli. Siapa yang akan bertanggungjawab? Siapa yang akan bertanggungjawab tuan-tuan? Saudara, itu sebabnya saudara, bila kita mencuba, bukan kata mencuba tu tak bagus, tetapi bila kita terlalu nak cuba try test, kita dapat Pakatan Harapan 22 bulan lingkup hidup kita. Lepas tu Pakatan Harapan pula, kerana tak nak serah kuasa, Perdana Menterinya tak nak serah kuasa kepada parti yang lebih banyak jumlah kerusi dia, maka dicuri, dirompak ahli parlimen daripada pasukan lain, termasuklah ahli parlimen daripada pakatan mereka sendiri, dan akhirnya mereka membentuk sebuah kerajaan dengan musuh dan seteru mereka. Dan akhirnya kita lihat mereka buat kerajaan tebuk atap. Saya dah nasihat banyak kali dulu, tapi orang tak mau dengar. Tak apalah. Tapi alhamdulillah hari ini kita bersyukur kerana UMNO sudah sedar dan UMNO dah mengambil keputusan pilihan raya umum yang akan datang, mereka tidak akan bekerjasama dengan Bersatu. Ini alhamdulillah yang terbaik. Kita pun dengar juga kabar-kabar bahawa ada kemungkinan besar sukar untuk sahabat-sahabat kita yang MP ni untuk menarik diri daripada menyokong kerajaan Muhyiddin selagi belum tamat darurat ini. Kerana mereka menghormati ke bawah duli tuanku. Mereka takut disalah tafsir oleh baginda tuanku, seolah-olah bila menarik sokongan kepada Muhyiddin sama menarik sokongan terhadap ke bawah duli tuanku. Yang ini saya tak nak komen, sebab komen pun tak guna. Komen pun tak guna, tak akan mendatangkan hasil. Kita cakap macam mana pun, selagi tuanku masih lagi nakkan Muhyiddin Yassin, kita satu orang pun tak boleh buat apa. Yang boleh melakukan perubahan hanya ke bawah duli Raja-Raja Melayu. Raja-Raja Melayu ni, mereka boleh berpakat, mereka boleh menentukan hala tuju Majlis Raja-Raja. Kita serahkan kepada kebijaksanaan, kepandaian, budi bicara Raja-Raja Melayu. Doa-doakan tuan-tuan. Kita boleh berdoa je. Apa pun kita tak boleh buat apa. Okey, ada soalan lain? Okey Tok, seperti mana yang Datuk cakap tadi Tok. Ini Tajuddin Abdul Rahman, MT. Ya. MT UMNO, Datuk Seri Tajuddin Abdul Rahman kata dalam program dia hari ni Tok, dia kata UMNO mungkin tangguh keputusan tarik sokongan PN Ogos ini sekiranya angka COVID itu masih lagi meningkat Tok. Saya ada dengar kabar yang mana pimpinan MT UMNO risau. Sekiranya kita menarik diri sebelum tamatnya darurat, sebelum selesainya wabak COVID-19, maka orang akan lihat seolah-olah kita gelojok untuk mengambil alih kuasa. Itu sebabnya sekarang ni kalau tarik diri pun kena faham, kerajaan tetap dipimpin oleh Muhyiddin Yassin. Sebab apa? Sebab tuanku nak lah.
Kita tak boleh kata apa. Tak boleh letak. Kalau sekarang pun kita tahu bahawa Muhyiddin tak ada majoriti. Kalau 43 orang ni tarik diri pun, memang betul lah satu dunia akan tahu bahawa minority government Muhyiddin ini sudah kehilangan 43 sokongan. Tetapi selagi baginda tuanku mahukan Muhyiddin di situ, kita tak boleh buat apa. Itu sebabnya kita merayu kepada semua rakyat Malaysia dalam bulan Ramadan ni, terutamanya malam-malam akhir ni ada Lailatul Qadar. manalah tahu kita berjumpa satu malam Lailatul Qadar, Semoga doa kita kepada Allah SWT supaya membuka pintu hati raja-raja Melayu ini untuk menasihati Yang di-Pertuan Agong untuk menghentikan kerajaan gila ni. Kita harap supaya dihentikan kerajaan gila ini, supaya sebuah kerajaan baru. Kalau tak nak bagi orang politik yang memerintah, memimpin pun tak apa. Tetapi sebuah kerajaan yang betul-betul bebas daripada pengaruh politik, sebuah kerajaan yang tak akan menggunakan ataupun tidak akan mengambil kesempatan dengan masalah COVID ini untuk kekal berkuasa lebih lama. Kita nak supaya kerajaan yang serius meletakkan keutamaan kepada keselamatan rakyat, kedudukan ekonomi rakyat. Maka bila mereka buat keputusan, dia akan fikir nak tutup ni, dia akan fikir apa kesan dia kepada ekonomi rakyat, apa kesan dia kepada modal yang rakyat dah belanjakan, yang rakyat dah keluarkan untuk meneruskan kehidupan, apa kesan dia kepada masa depan rakyat. Bila meniaga menguncup, bila pendapatan tak berapa bagus, ramai yang akan dihentikan bekerja, pengangguran akan meningkat, jenayah akan meningkat, pertumbuhan ekonomi akan menguncup. Bursa saham hari ni pun kita tengok dah jatuh lagi. Kedudukan mata wang kita pun makin lama makin murah. Sampai ke Indonesia punya mata wang lebih kuat daripada kita. Amat menyedihkan. So benda-benda macam ni perlu difikirkan oleh majlis raja-raja, dan kita harap supaya setidak-tidaknya sebuah interim government dapat dibentuk, oleh Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang Pertuan Agong. Kita haraplah, kita doa. Sekurang-kurangnya interim Prime Minister. At least interim Prime Minister yang betul-betul akan take care. Dan kena cerdik. Kalau jenis yang macam media ni kan, masalah kita. Kena cerdik. Biar orang yang boleh anticipate buat sesuatu ni, apa dia punya implication. Bercakap macam ni, apa dia punya implication. Jangan main yang sedap mulut cakap. Langgar SOP, kita akan penjarakan dia orang ni semua. Kita tak nak macam ni. Kena cerdik. Sebab hari ni hati rakyat terlalu luka. Denda yang sikit sudah menjadi RM1,000. Bila rakyat bising pasal denda yang keterlaluan RM1,000, dinaikkan kepada RM10,000. Peniaga dulu RM10,000, dinaikkan kepada RM50,000. Kalau tak puas hati, kita bangkitkan, kena pula denda di bawah ordinan darurat. Boleh didenda sebanyak RM100,000 ataupun 2-3 tahun penjara. Jadi mana hak rakyat untuk bersuara? Ini yang perlu kita tekankan. Okey. Okey tu. Tan Sri Nur Hisham dah lama tak ke udara tu Ya. Tiba-tiba hari ni dia muncul dan memberitahu bahawa kemungkinan pertengahan Mei ni boleh menjangkakan angka 5K tu, dan mungkin sampai penghujung Mei ni boleh jadi 7K tu. Ya. Jadi maka dengan itu selepas Ogos, maka perlu dilanjutkan. So tak payah cerita lah benda ni.
wasting our bloody time. Tak sepatutnya Tan Sri tu fokus kurangkan gitu. Kenapa dia bagi angka tu lagi? Saya dah sebut dah. Kalau kita rakyat biasa pun boleh ajar rakyat macam mana cara nak berhadapan dengan COVID. Macam mana cara kita boleh gunakan barang-barang alami ni ataupun kita boleh gunakan produk-produk saintifik untuk selesaikan masalah COVID. Kenapa negara tak boleh buat usaha ni? Ini persoalannya. Kenapa negara tak nak buat usaha? Ada kaedah untuk mencegah, ada kaedah untuk merawat. Tapi kenapa ianya tidak digembar-gemburkan oleh negara? Jawapannya ada pada Nur Hisham. Kenapa? Adakah dia selesa dengan keadaan begini? Adakah kerana kroni pihak-pihak tertentu boleh terus membekalkan katil, membekalkan makanan, membekalkan itu, membekalkan ini, membekalkan inkubator, membekalkan oksigen, membekalkan macam-macam? Ini persoalan yang perlu dijawab oleh kerajaan hari ini. Kita nak tahu. Kesusahan rakyat hari ini jangan dijadikan perniagaan. Air mata rakyat hari ini, derita rakyat hari ini, keringat rakyat hari ini, jangan kita cari kekayaan dengan derita rakyat. Nanti bila datang hukum karma, semua kena. Dia tak peduli rakyat biasa ke, kayangan ke, istana ke, bila Allah Ta'ala turunkan bala, semua akan kena. Itu sebab kita kena hati-hati dalam setiap tindak tanduk kita. Okey, soalan lain. Wan. Ya. Okey, Dok. Tengok baca soalan. Tengok baca soalan. Soalan netizen. Baramli, ada apa-apa? Datuk, berkenaan dengan perkara terbaru sekarang ni, pembongkaran Okey. tentang keadaan pemerintahan kerajaan semasa dan juga tentang keadaan PDRN sekarang ini banyak telah dibongkarkan oleh mantan IGP kita, Tan Sri Hamid Bador. Banyak, selalu banyak. Setiap hari dia keluarkan kenyataan. Yang terbaru ini dia membongkar tentang Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Malaysia, Datuk Huzair membongkar. Siapa bongkar? Hamid Bador bongkar. Tentang Datuk Huzair ni ada kaitan dengan kumpulan yang skema. Dan juga yang ini patutnya saya dapati bahawa banyak sokongan terhadap Datuk Tan Sri Hamid Bador kerana keberanian beliau mendedahkan tentang masalah pemerintahan yang sekarang ni lah. Tapi beliau tidak pernah komen tentang kerajaan yang lepas, kerajaan PH. Sedangkan banyak permasalahan yang telah ditimbulkan oleh kerajaan PH terhadap negara. Jadi apa pendapat Datuk berkenaan kenapa dia banyak mendedahkan tentang apa yang berlaku sekarang? Itulah kita kena faham bahawa hari ini Hamzah Zainuddin ni ialah kartel Muhyiddin Yassin. Hamzah Zainuddin ialah kartel Muhyiddin Yassin. Hamid Bador pula lantikan Mahathir Mohamad. Lantikan Mahathir Mohamad. Maknanya mereka ni tak bebas. Seorang berboskan Muhyiddin, seorang berboskan Mahathir Mohamad. Itu sebab kalau kita lihat pendedahan yang dibuat oleh Datuk Hamid Bador atau Tan Sri Hamid Bador lebih kepada serangan terhadap Tan Sri Muhyiddin, serangan terhadap Hamzah Zainuddin. Kan?
Tetapi semasa dari awal lagi dia kata campur tangan politik itu berlaku. Maknanya campur tangan politik itu bukan hanya campur tangan daripada Hamzah Zainuddin, termasuklah campur tangan daripada Muhyiddin. Kalau tidak ada campur tangan dalam urusan polis oleh pihak Muhyiddin ataupun oleh Mahathir Mohamad, maka hari ini kita dah lihat orang macam Azmin Ali sudah didakwa. Orang macam Zeti Akhtar Aziz sudah didakwa. Taufik Aiman, suami dia, Aziz Taufik, anak dia, sudah dihadapkan ke muka pengadilan. Tapi ini tak berlaku. Kalau beliau betul-betul bebas, beliau dah bawa balik Lau Teck Joe, beliau dah bawa balik Nick Faisal. Tapi kenapa beliau tak lakukan benda ni? Itu sebab saya berulang kali cakap, kalau dah dinamakan siapa yang bakal menggantikan kita, baru kita nak buat pendedahan, tak guna. Dia cakap dia 2 kali beritahu dengan Muhyiddin, dia beritahu dengan KSN. Sepatutnya ketika itu, bila dia beritahu dengan Muhyiddin, beritahu dengan KSN, KSN tak mau dengar, Muhyiddin tak mau ambil tindakan, masa tu dia beritahu kepada rakyat ketika dia masih lagi berkuasa. Maka dia akan dihormati sebagai seorang yang betul-betul bertindak dengan telus, bukan memihak. Bila musuh dia melakukan kesalahan, dia tegur. Bila kawan dia melakukan kesalahan, dia diam. Betul lah, memang selamat, kan? Betul, bercakap benar ni, memang kita tak selamat. Saya antara mangsa. Bila Mahathir jadi Perdana Menteri, kepincangan kerajaan PH kita dedahkan. Kita balon, kita tak peduli siapa pun. Betul tak? Sepatutnya. Tetapi bila pemimpin kita sendiri pun nak bersama dengan Mahathir, kita juga tentang. Kena buat macam tu. Sepatutnya. Kan? Yang betul tetap betul, tak betul tetap tak betul. Itu tugas sebenar PDRM. PDRM. Apatah lagi pasukan polis. Kalau orang politik boleh buat macam tu, kenapa polis tak boleh? Kalau misalnya dia menentang kemungkaran ketika dia di dalam pasukan. Contohnya dia cerita pasal Huzi sekarang. Untuk apa? Sebelum ni dia pernah tegur pengarah narkotik. Dia cerita pengarah narkotik dibela oleh kartel tu kartel ni. Betul tak? Persoalannya kau IGP. You have all the power to take action at that time. Ada kertas siasatan dibuka? Ada pendakwaan terhadap pengarah bahagian narkotik? Tak ada. Tapi bila dia cakap macam tu, apa jadi? Maruah jabatan rosak. Bila dia cakap macam tu, moral anggota ni yang bersih, mereka semua akan dilihat korup. Sama juga dia buat hari ni. Tak wajar. Kau dah berhenti. Betul tak? Ya, betul. Bila dia cerita tentang Huzi dan sebagainya, apa jadi orang-orang lain di bawah Jabatan Siasatan Jenayah? Tak terasa? Orang yang betul-betul membenteras jenayah, orang yang betul-betul melawan penagih dadah, pengedar dadah, orang yang menaruhkan nyawa mereka untuk negara. Tiba-tiba bila bos kita dah pencen, bos kita mengata kita. Maruah polis tu letak di mana? Kita daripada zaman Datuk Seri Najib cuba nak pulihkan maruah polis. Sebab dulu polis dihina macam-macam kerana manusia bernama Mahathir menggunakan polis untuk mengekalkan kuasa dia. Last kali orang duk kata polis anjing Mahathir. Orang duk kata macam-macam pada polis. Datuk Najib cuba nak pulihkan maruah polis. Hari ini rosak balik. Dan salah seorang yang menyebabkan kerosakan imej pasukan polis ialah Hamid Bador. Sebab apa? Sebab lantikan politik. Sebab lantikan politik. Apa
Apa education dia? Sejauh mana education dia? Layak tak jadi pengarah ketua polis negara? Tak layak. Kenapa dia boleh jadi ketua polis negara? Begitu cepat tu. Begitu cepat. Selepas pencen, dia tarik Ah. balik. Sebab apa? Padahal dah pencet. Dah pergi tanam kebun dah. Kat mana Negeri Sembilan? Macam mana dia boleh jadi ketua polis negara? Sebab dia seorang saja dilihat oleh Mahathir mampu untuk membantu menyumbat Najib ke penjara. Betul tak? Betul. Hari ni jangan dia fikir dia boleh sebut Presiden UMNO Datuk Zahid Hamidi antara orang yang telah diugut menggunakan kuasa yang disalahgunakan oleh Menteri Dalam Negeri. Masa Datuk Zahid kena tu, apa dia buat? Apa dia cakap? Patut masa tu, Ya, betul. if you are a man of principle, at that time, you will say. Bukan tunggu dah sampai Akhil Sani disebut sebagai pengganti dia, baru dia nak buka. Bila dia buka, selepas dia sudah tidak lagi dilanjutkan kontrak. Dia boleh cakap, dia boleh cakap bahawa dia apa dia panggil, dia memang tak nak jadi IGP. Betul tak? Dia memang, kita tahu dia memang tak nak jadi IGP, kan? Tetapi dia mengharapkan orang lain menjadi IGP. Betul tak? Betul. So maknanya segala pendedahan yang dia buat selepas dia punya orang tak diangkat menjadi IGP adalah kerana dia tidak berpuas hati. So bila dia buat macam ni, orang tak nampak dia bersuara kerana dia man of principle. Orang akan nampak dia bersuara kerana kecewa. Mak Sabu kalah dalam PAS, kecewa, dia tinggalkan PAS. Betul. Apa lagi? Ada banyak sejarah, kan? Bila kecewa, Anwar Ibrahim kecewa, kena buang, dia buat PKR. Muhyiddin kecewa, kena buang daripada UMNO, dia buat PPBM. Ini lah. Value tu jatuh. Tapi apa yang dia cakap terhadap Hamzah Zainuddin pun betul. 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 Cuma yang kita pertikaikan, why now? When you have no power. You tahu bahawa apa pun you cakap tak memberi kesan pada kerajaan hari ini. Kerana kerajaan hari ini memegang semua institusi-institusi penting yang kita jadi tak boleh buat apa. Nak cakap, nak buat report polis. Jalan ke report polis tu? Nak buat report SPRM. Lompat parti pun halal lah sekarang ni. Dia boleh kata lompat parti. Boleh, tak salah. Kecuali ambil rasuah. Siapa yang nak lompat parti kalau tak dapat apa-apa? Takkan bodoh sangat tak boleh fikir. Kan? Pakai akal sebelum cakap. Jabatan Peguam Negara, lantikan Muhyiddin. Ketua Hakim Negara, lantikan Mahathir. So cakap sekarang tu apa? Ada kesan? Tak ada. Baik-baiklah pergi tanam sayur tu pun okey. Bukan tak okey. Kau nak lawan betul-betul. Kan? Jangan hanya buka kelemahan Muhyiddin dan juga kelemahan Hamzah Zainuddin. Bukalah sama kelemahan Lim Guan Eng. Bukalah sama kelemahan Mahathir. Sebab kamu dipergunakan ketika itu. Ketika itu dia dipergunakan. Dan betul cakap. Betul tak? Betul. He got to be fair. Barulah orang akan respect dan orang akan beri fair comment. Saya bagi fair comment. Dia tak betul, saya cakap tak betul. Hamzah Zainuddin tak betul, saya cakap tak betul. Kan? Tapi disebabkan
dia masih kabur, tak nampak Azmin Ali. So, dia komen apa pun. Tak boleh nak cakap apa lah. Okay? Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.